warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurliana Afika binti Abdullah, bernomometrik 071875. Bersyukur kehadrat Ilahi kerana limpahan kurnianya kami dapat menyiapkan tugasan bagi subjek Mabahis Al-Ilahiyat ini dengan penuh jayanya. Dengan kesempatan ini, kami ingin mendedikasikan ucapan penghargaan kepada Dr. Engku Ibrahim bin Engku Waqzin selaku pensyarah Mabahis Al-Ilahiyat kerana telah meletakkan sepenuh kepercayaan beliau untuk kami melunaskan tugasan yang diberikan. Dalam tugasan ini, kami ingin mengemukakan berkenaan sebuah video klip ceramah yang membincangkan tentang di manakah Allah. Dan di dalam video tersebut, terdapat unsur percanggahan dengan ahli sunnah wal jamaah. Islam adalah agama Allah yang telah diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan para nabi terdahulu. Iman adalah akidah dan perkara asas yang membentuk syariat Islam dan cabang-cabangnya. Manakala amal pula adalah syariat yang terhasil daripada iman dan akidah. Akidah yang sahih merupakan asas kekuatan ummah dan ketamadunan manusia. Penjagaan akidah dan tauhid melibatkan kepercayaan dengan rukun iman. Pada hari ini, ancaman ke atas akidah umat Islam semakin bertambah apabila dunia menjadi semakin terbuka melalui hubungan sosial yang meluas. Kemajuan internet dan kemudahan maklumat, penularan pemikiran yang tidak berlandaskan akidah Islam seperti sekular, liberal dan syiah membawa kepada kekeliruan dalam kalangan masyarakat. Antara isu tersebut ialah mempelajari sifat 20 dalam kalangan masyarakat dan kenyataan Allah bersemayam di atas arsh. Semoga dengan karya ini dapat memberi penjelasan kepada umat Islam bagi menjawab persoalan yang timbul. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang latar belakang penceramah. Video klip ini merupakan hasil dapatan dari ceramah Ustaz Rasul Dahri yang bertajuk Di Mana Allah, bertempat di Yayasan Ta'alim TTDI pada 13 Oktober 2012. Siaran ini dimuatnai oleh ilmusalaf.com pada 17 Oktober 2012. Seramai 56,765 penonton dan 501 orang yang menyukai video ini. Selain itu, seramai 26.6 ribu pelanggan saluran ilmusalaf.com. Video ini berdurasi selama 6 minit 23 saat. Malah, video ini pernah tular kerana pandangan dan fahaman yang dibincangkan berbeza dengan fahaman ahli sunnah wal jamaah. Seterusnya, latar belakang penceramah pula. Nama penuh beliau ialah Rasul bin Dahri bin Saim bin Mohsin. Beliau juga dipanggil dengan panggilan Abu Faruq. Ayahnya yang berketurunan Bugis dilahirkan di Indonesia dan ibunya pula berketurunan Cina dan dilahirkan di Muar, Johor. Ustaz Rasul Dahri ini dilahirkan di Singapura pada 27 Mei 1953. Beliau masih memegang kewarganegaraan Singapura dan menetap di Johor Bahru, Malaysia. Ustaz Rasul bin Dahri dianugerahkan 14 orang cahaya mata, iaitu 7 lelaki dan 7 perempuan. Kini beliau mempunyai 10 orang cucu dan kesemua anak-anak cucu-cucunya serta isterinya berwarga negara Malaysia. Beliau juga adalah seorang ustaz yang menyampaikan dakwah sudah melebihi 30 tahun dan beliau mengikuti kefahaman salafus salih, iaitu manhaj salaf. Selain berdakwah, beliau juga banyak menulis buku-buku agama yang menyentuh masalah akidah ahli sunnah wal jamaah yang berlandaskan kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Selain dari buku-buku, kuliah-kuliah dan forum, beliau juga ada memuat naik rakaman ke VCD dan kaset. Buku-buku dan VCD beliau boleh didapati di toko-toko buku di Singapura dan juga di Semenanjung Malaysia. Kemudian, beliau juga seorang pengusaha dan peniaga. Beliau mendapat pendidikan di Madrasah Al-Junaid Al-Islamiyah, Singapura dan melanjutkan pengajian ke Madrasah Al-Mashhur Al-Islamiyah, Pulau Pinang, Malaysia. Dan seterusnya menyambung pula pengajian ke Mahad Al-Haram Mekah Al-Mukarramah. Beliau belajar bahasa Arab di Universiti King Abdul Aziz, Arab Saudi dan menuntut di Universiti Ummul Qura dalam bidang syariah, dakwah dan usuluddin.
Beliau menetap di Mekah, Arab Saudi selama 11 tahun dari 1973 hingga tahun 1984. Selain itu, beliau juga telah menimba ilmu dan bertalaki dengan beberapa masyayikh, antaranya ialah Syekh Hamad Al-Mandli, Syekh Yahya Hafizahullah dalam ilmu sanad, rawi dan jarah wa ta'dil, serta mempelajari ilmu-ilmu tafsir, hadis, fiqh, usul fiqh dan ilmu-ilmu lain, antaranya dari Syekh Syahid Sabiq rahimahullah, Syekh Muhammad Al-Ghazali rahimahullah, Muhammad Qutub Hafizahullah, Syekh Hasan Al-Haban Naka Al-Maidani, Syekh Tantawi iaitu penceramah radio di Mekah rahimahullah, Syekh Mujahid As-Sawaf rahimahullah dan Asy-Syaikh Abdul Rahman Al-Yamani rahimahullah. Akhir sekali, pendakwah bebas dari Singapura ini juga pernah berada dalam dunia kontroversi kerana beliau pernah dipenjara di Johor Bahru setelah didapati bersalah apabila mengajar tanpa bertauliah di Johor Bahru. Disebabkan oleh kesalahan itu juga, beliau turut didenda sebanyak RM5,000. Jurucakap Jabatan Agama Islam Negeri Johor, Jainj, memberitahu berita harian bahawa Mahkamah Syariah Johor telah menjatuhkan hukuman penjara dan denda atas kesalahan beliau kerana tidak mendapatkan tauliah dan menyebarkan fahaman yang bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah. Jainj, setiap pendakwah yang ingin mengajar agama, sama ada dari Singapura ataupun Malaysia sendiri, hendaklah mendapat sijil pertauliahan terlebih dahulu dan patuh dengan garis panduan yang dikeluarkan oleh Jainj. Seterusnya, isi ceramah pula. Penceramah menyatakan bahawa dalam kalangan masyarakat terdapat satu keyakinan terhadap al-wujudu wahdah, iaitu satu kewujudan yang diambil daripada sifat 20 Allah, yang mana jika dibincangkan secara lebih mendalam akan menurun kepada kesyirikan. Beliau membuat satu perumpamaan berkenaan persoalan di manakah Allah yang mempunyai kaitan dengan sifat 20, iaitu wujud yang bermaksud ada. Beliau telah menjelaskan apabila seseorang bertanya di mana Allah, menurut sesetengah pendapat mengatakan Allah wujud di setiap tempat atau tanpa bertempat. Namun, sesiapa yang berpegang dengan tauhid rububiyah akan kembali kepada panduan yang asasnya itu, kembali kepada Al-Quran dan hadis. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang mengatakan bahawa tidak akan sesat buat selama-lamanya jika berpegang kepada kedua-dua ini. Beliau mengulas bahawa tercetusnya akidah seperti ini wujud akibat meninggalkan Al-Quran dan Hadis. Seiring kata-kata Nabi yang mana tidak akan disesatkan buat selama-lamanya jika berpegang teguh kepada Al-Quran dan Al-Hadis. Tegas beliau lagi, terdapat pandangan lain iaitu Ahli Sunnah wal Jamaah yang berpendapat bahawa apabila soalan berkaitan keberadaan Allah, mereka akan memberikan jawapan bahawasanya Allah itu tidak bertempat. Ia berselisihan dengan kata-kata penceramah. Menurut beliau, apabila perbahasan tentang keberadaan Tuhan ianya Allah Subhanahu Wa Taala, semua ulama salaf seperti Imam Syafi'i, Imam Maliki dan Imam Hanafi juga bagi Ibnu Taymiyah, Ibnu Qayyim, anak muridnya Ibnu Kathir mengatakan, terimalah apa sahaja ayat sama ada Al-Quran ataupun Al-Hadis. Apabila diperkatakan keberadaan Allah, tidak perlu dibincangkan kerana perlu menerima secara bulat-bulat apa yang terdapat di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Bersamaan dengan persoalan bagaimana arsy Allah, di akhir klip penceramah, beliau mendakwa bahawa beliau tidak berpegang kepada akidah sifat 20 tetapi mengikut tauhid yang diajarkan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Seterusnya, tugasan ini adalah bertujuan untuk menganalisis dan mengulas sebuah tajuk yang bercanggah dengan pemikiran Ahli Sunnah wal Jamaah berkenaan dengan cara mengenal Allah iaitu tauhid sifat 20. Oleh yang demikian, kami telah memilih sebuah klip video berkenaan persoalan di mana Allah yang telah dimuat naik oleh ilmusalaf.com. Melalui laporan ini, kami akan mengutarakan pendapat kami berdasarkan isu-isu yang dibahaskan oleh penceramah serta menghuraikan dengan lebih terperinci berkaitan video ceramah ini. Isu utama yang dibangkitkan oleh penceramah adalah tauhid sifat 20 boleh membawa kepada kesyirikan jika dibincangkan dengan lebih mendalam. Hal ini demikian tidak bertepatan dengan pemikiran Ahli Sunnah wal Jamaah kerana menurut ulama Ahli Sunnah wal Jamaah, sifat 20 merupakan kaedah makrifat Allah terdiri dari ilmu kalam dan juga telah melalui metod saringan dan pengisian ilmu tasawuf. Metod ini bukanlah baharu di dalam Islam kerana tauhid dan ilmu tasawuf saling berkait.
dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW dan diwahyukan oleh Allah SWT. Pembelajaran tentang sifat 20 mula diperkenalkan oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Dalam video ceramah tersebut, penceramah juga mentafsirkan ayat mushtabihat mengikut kefahaman yang tidak berlandaskan kepada ahli sunnah wal jamaah. Ayat Al-Quran yang menjadi perbahasan dan perhatian di dalam ceramah tersebut adalah Ar-Rahmanu ala arsyistawa. Penceramah menyebut lafaz istawa disandarkan kepada Allah sebagaimana maksud ayat Allah bersemayam di atas arsh. Menurut penceramah, ayat tersebut tidak perlu ditakwil kerana mengikut ulama salaf terdahulu. Namun, sekiranya ayat di atas disandarkan kepada Allah dengan sifat-sifat yang sekiranya disalah tafsir, ianya akan kelihatan menyerupai makhluk. Jadi, di sini Allah dan makhluk tidak boleh disamakan. Pemahaman ayat ini secara literal boleh menyebabkan seseorang itu kufur kepada Allah kerana Allah adalah maha suci daripada sesuatu apapun yang baharu dan tiada sesuatu pun yang serupa dengannya. Ulama ahli sunnah wal jamaah turut meyakinkan bahawa Allah itu wujud tanpa arah dan tempat. I'tiqad inilah yang membezakan kelompok ahli sunnah wal jamaah dengan kelompok yang lain dalam memahami ayat sifat 20 ini. Dalam konteks membincangkan ayat mushtabihat, menurut Syekh Muhammad Abdul Azim Al-Zukrani dalam kitab beliau iaitu kitab Mawaqifi Marjan, beliau mentafsirkan mushtabihat ini sebagai suatu ayat yang mempunyai syubhah. Syubhah dari segi kiasan dan ia tidak diterima dari sudut akal. Sebagai contoh, sesuatu yang tidak bertempat. Jika menurut pandangan yang zahir, mereka berpegang bahawa semua yang ada mesti bertempat. Namun, adanya Allah yang tidak berkehendak kepada tempat dan tiada yang sama dengannya. Jadi, bagi mengelakkan daripada terjumus kepada penyelewengan agama, kita wajarlah mempelajari sifat 20 dengan guru yang berpegang teguh dengan akidah ahli sunnah wal jamaah secara bertalaki dan berterusan agar tidak tersalah dalam memahami ketetapan secara hakikat sebenar. Tambahan pula, hal ini merupakan fitnah yang besar kepada umat Islam dan secara tidak langsung ia boleh membawa kepada kegoncangan dan kelemahan akidah generasi zaman kini kerana mereka tidak mempelajari secara terperinci berkaitan akidah sifat 20. Terus kita dapat melihat realiti yang terjadi pada zaman kini iaitu ilmu sifat 20 menjadi satu pegangan yang telah menyelamatkan umat Islam di Indonesia, bahkan di Malaysia itu sendiri. Bukti lain yang dapat kita lihat adalah Universiti Al-Azhar Al-Sharif iaitu di peringkat menengah atas dan pengkuliahan, sifat 20 merupakan salah satu cabang ilmu yang dipelajari di lembaga pendidikan tertua ini. Selain itu, Madrasah Salatiyah merupakan pusat pengajian yang pertama didirikan di Mekah yang menjadikan dasar pengajiannya sifat 20. Hal ini demikianlah kerana sifat 20 adalah satu konsep ilmu yang sangat agung dalam mentafsir kaedah mengenal Allah berkaitan ilmu ma'rifat. Ilmu sifat 20 ini dicipta oleh ilham para sufi dan para awliya yang terdahulu bagi tujuan mengajar kita menuju dan mengenali Allah. Baik, kita simpulkan. Menurut perbahasan di dalam video berkenaan, Ustaz Rasul Dahri memperincikan tentang sifat-sifat 20 bagi Allah dan penjelasan beliau bertentangan dengan apa yang dibawa oleh ahli sunnah wal jamaah kerana beliau mengatakan bahawa Allah berada di langit dan di situ seolah-olah menunjukkan bahawa Allah mempunyai jisim kerana Allah mempunyai tempat. Hal ini telah bertentangan dengan pandangan ahli sunnah wal jamaah yang mengatakan Allah tidak mempunyai jisim dan tidak bertempat. Beliau juga berkata bahawa jika seseorang terlalu mempelajari tentang sifat 20 dengan lebih mendalam, maka ia boleh membawa kepada kesyirikan. Malah di penghujung klip video beliau, memperjelaskan bahawa beliau tidak berpegang pada akidah sifat 20, tetapi berpegang kepada akidah yang diajarkan oleh Ibnu Hasan Al-Asy'ari, iaitu akidah uluhiyah, rububiyah dan asma' wa sifat. Perkara ini pula bertentangan dengan pandangan ahli sunnah wal jamaah, iaitu kita harus berpegang kepada akidah sifat 20 bagi Allah serta wajib ke atas semua umat Islam untuk mempercayai dan menjadikan sifat 20 Allah sebagai asas pegangan hidup kita. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi khalaqa lakum ma fil ard jami'an thumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Surah Al-Baqarah
ayat 29. Maksudnya, dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu. Kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakannya menjadi 7 langit dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Sifat 20 yang muhkamat ini merupakan benteng yang kukuh dalam akidah bagi menghadapi golongan yang menyeleweng bid'ah, etis dan sebagainya. Di samping itu, Allah maha berkuasa dalam melakukan segala sesuatu perkara atau meninggalkannya. Oleh yang demikian, umat Islam wajib mengukuhkan pegangan akidah kerana ia merupakan asas kepada pembentukan syariah dan akhlak seseorang Muslim. Perbahasan ini mengenai ketuhanan. Ini juga merupakan perkara utama dalam topik akidah Islam, iaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus itu, akidah sifat 20 merupakan akidah yang telah dibawa oleh ahli sunnah wal jamaah sejak dahulu lagi, yang telah diambil daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajarlah pembelajaran akidah sifat 20 ini perlu dipelajari, difahami serta dihayati oleh semua umat Islam secara wasatiyah yang membawa kepada terbentuknya keharmonian dan keamanan dalam kelompok masyarakat.